10 malam tengok bini pula comel pelik. Dah Contoh, buat contoh biar sesuai dengan soalan. Jadi dah tengok comel pelik, jadi panjang cerita selalu. Dak ingat sembahyang Isya. Faham? Bukan berlaku sokmo, Jadi esok tu siapa dia opih pukul 9 duk mendengar, malam dak mayang Isya. Isya tak dak Isya? Tahu tak? Terengganu dak panggil isyak. Isya. Isyak payah nak sebut isyak. Payah. Isya. Teringat dia opin semalam dak semayang Isya. Sengaja dak semalam? Dak teringat sungguh. Faham? Maka fal yusalliha iza zakaraha. Masa itulah dia kena semayang. Masa ni dah teringat dah. Nak semayang tengah buat kerja. Kayak masa ke minum kopi contoh pukul 10. Tu maksudnya tempat kita qadha balik. Maka kata ulama, hadis ini menunjukkan tidak sengaja ataupun terlupa. Kalau sengaja tak boleh. Jawabnya memang ada yang kata begitu. Tetapi 4 orang Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Imam besar ni, bukan Haji Maliki, pengusaha teksi, bukan. Imam Maliki, Imam Syafi'i, bukan Haji Syafi'i, kontraktor kecil-kecilan. Tak, 4 orang imam kata memang kalau tinggal sengaja pun wajib qadha, tak sengaja pun wajib qadha. Maka kalau sengaja memang lebih daripada wajib qadha. Maka qiyas dengan kita berjalan di pasar. Jalan kat pasar, downtown ke malam-malam, galik ingat duk tengok baju di atas, sepak pasu bunga orang, pecah. Tak sengaja tak? Tak sengaja. Bila tak sengaja, semua mahkamah Islam dalam dunia dia wajib ganti. Faham lagi? Sebab tak sengaja. Dan tidak berdosa, wajib ganti. Tapi kalau sengaja sepak, kena ganti tak? Sama dengan sembahyang ni. Kalau tak sengaja kena qadha, kalau sengaja lebih lagi kena qadha. Takkan sengaja sepak pasu tak kena ganti. Jalan-jalan pecah pasu orang 180. Tuan kata awak sepak pasu kena ganti. Saya sengaja bah. Jadi boleh kias lah dengan contoh yang diberi. Jadi kalau boleh, kalau qadha tu nak buat macam mana? Kena ikut waktu ke tak? Ini ramai juga budak-budak tanya, nak qadha kena ikut waktu ke tak? Qadha ni tunai ke hutang? Cik orang bank negara jawab. Soalan budak pra-tadika. Kita qadha ni hak tinggal-tinggal zaman dulu, dikira tunai ke hutang? Bayar hutang. Okey. Kalau tunai dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang 5 waktu ni atas orang beriman adalah satu kewajipan yang telah ada waktunya. Tak boleh ikut suka. Tetapi bila qadha bayar hutang tidak ada waktu. Faham? Contohnya kalau orang nak mari minta ngutang dengan kita, tak boleh minta sebarangan. Kena tengok waktu. Katakan maknanya pukul tengah garik, kita nak mandi, nak pergi syurga ke apa, atau baru sapa lengah daripada pejabat jeng 2 jam tadi, sapa baru nak mandi pakai tuala, kawan kita mari, Assalamualaikum. Kata benda siapa pula? Aku mak dah, apa? Pinjam kau 15,000 nak aktiviti. Kita bagi tak? Tak bagi. Mu ni apa bodoh, tengah garik mai minta hutang. Nak berhutang tengah garik. Kita pun panah hati pasal apa? Tak ikut waktu. Nak pinjam duit orang, jangan pergi masa tengah garik, jangan pergi malam-malam, jangan pergi orang tengah sibuk dengan family. Kita nak minta, nak berhutang kan? Tak? Mana kena ada waktu. Tapi kalau nak bayar, kita marah orang mari tengah malam. Ini mah kakak. Malam Jumaat tak kerja nak. Baru kahwin pula tu. Jadi dalam apa? Satu malam. Satu malam kita baru nak gurau dengan bini kita. Nak main jeti hidung, kepok lutut. Tak.
Waalaikumsalam.